الحمد لله القائل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Saudara sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, di hari yang mulia ini saya berpesan kepada diri saya sendiri dan para hadirin sekalian agar kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan seluruh syariat Islam di dalam kehidupan kita. Di samping taat mengerjakan segala yang diperintahkan dan menghindari segala tegahannya. Semoga hidup kita akan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah dunia dan di akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Muwafaqat Membawa Berkat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, setiap insan yang hidup bermasyarakat pasti mempunyai jiran. Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan kediaman kita. Menurut ta'rif fiqh, jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan kediaman seseorang dalam jarak 40 buah rumah di sebelah kiri, kanan, hadapan dan belakang. Amalan kejiranan yang sempurna memupuk semangat kebersamaan, persefahaman dan kemurnian. Lantaran itu, sebelum mendirikan rumah, Islam menggalakkan kita mengenal pasti terlebih dahulu siapakah jiran kita. Tuntutan ini menunjukkan Islam amat menitikberatkan soal kejiranan di dalam kehidupan bagi menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat. Islam amat menitikberatkan hubungan kejiranan kerana ia adalah satu daripada cara hidup yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala daripada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-jaru qabla ad-dar war-rafiqu qabla at-tariq waz-zadu qabla ar-rahil. Yang bermaksud, pilihlah jiran sebelum membuat rumah dan pilihlah kawan sebelum memulakan perjalanan, dan sediakanlah bekalan sebelum ajal. Realiti kehidupan hari ini, kita tidak boleh lari daripada hidup berjiran, baik di kota maupun di desa. Suka atau tidak, kita perlu berdepan dengan jiran, walaupun mempunyai minat dan cita rasa berbeza, malah ragam yang berlainan. Maka kita perlu bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan dalam kehidupan berjiran. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Islam telah menggariskan panduan bagi mandu manusia agar hidup dengan penuh keharmonian dan ketenangan di dalam sesebuah masyarakat. Sebuah keluarga mempunyai kewajipan tertentu yang perlu dituntut dan yang ditunaikan terhadap jirannya. Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, jiran ada 3 kategori. Ada di antara mereka yang mempunyai 3 hak, ada yang mempunyai 2 hak, dan ada yang mempunyai 1 hak saja. Jiran yang mempunyai 3 hak itu ialah jiran yang muslim yang mempunyai hubungan kekeluargaan, baginya hak berjiran, hak sesama Islam dan hak kekeluargaan. Jiran yang kedua yang mempunyai 2 hak pula ialah jiran muslim, bagi hak sesama Islam dan hak berjiran. Sementara jiran yang mempunyai 1 hak ialah jiran yang kafir, ia hanya mempunyai
hak kejiranan sahaja. Memuliakan jiran tetangga tidak hanya terbatas kepada jiran sesama muslim saja, bahkan kita dituntut untuk menghormati jiran yang tidak seagama dengan kita. Begitulah keistimewaan Islam dan keindahan akhlaknya, seperti yang dituntut oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dikisahkan pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung menemui Abu Dzar yang sedang memasak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, idza tabakhta fa'ksiril maraqah wa ta'ahad jiranaka atau iksim baina jiranika." Ia bermaksud, wahai Abu Dzar, jika kamu memasak, perbanyakkan kuahnya, kemudian berilah dan agi-agikanlah kepada jiran tetangga kamu. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Bimbingan Mukminin, menyatakan beberapa hak dan tanggungjawab yang perlu ditunaikan oleh seseorang terhadap jirannya ialah: yang pertama, hendaklah seseorang itu memulakan memberi salam kepada jirannya, dan yang kedua, menziarahinya ketika sakit, bersedia menolong jiran yang ditimpa bencana, dan mengucapkan ta'zah ketika berlaku kematian dan melawat jenazahnya. Dan yang ketiga, tidak menyakiti hati jiran seperti membuang sampah di pinggir rumahnya. Persoalannya sekarang, masihkah wujud budaya kejiranan dalam masyarakat kita? Masihkah eratkan hubungan kemasyarakatan dan sosial di antara jiran tetangga? Realiti hari ini, rata-rata individu dalam masyarakat lebih suka hidup mementingkan diri sendiri. Kebanyakan penduduk tidak mahu mengenali antara satu sama lain. Malah ada yang bermasam muka, sering benci-membenci, berhasad dengki, dan bermusuhan antara satu sama yang lain. Di samping itu, faktor yang menyumbang kepada masalah kejiranan ialah sikap ibu bapa yang membiarkan anak-anaknya menghabiskan masa dengan melayari internet atau bermain game di rumah masing-masing. Keseronokan mereka menjalankan aktiviti ini melontarkan semangat untuk mengenali jiran. Bahkan ada anak-anak yang langsung tidak mengenali jiran tetangga mereka. Inilah kesannya akibat kesibukan ibu bapa mengejar dunia sehingga tidak mempunyai masa untuk diluangkan bersama jirannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai individu muslim di dalam sebuah masyarakat, kita perlu mengambil langkah-langkah tertentu untuk menyelamatkan institusi kemasyarakatan yang kian hancur dan lemah ini. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa binis sabil wa ma malakat aymanukum. Yang bermaksud, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang dekat, jiran tetangga yang jauh, orang yang musafir, yang terlantar, dan juga hamba yang kamu miliki. Antara langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki situasi hidup berjiran pada hari ini ialah: yang pertama, galakkanlah salat berjemaah di masjid atau di surau, supaya hubungan individu di dalam masyarakat bertambah erat dan kukuh. Tautan ikhwah di antara jamaah membuahkan kesempatan dan permufakatan dalam masyarakat. Bak kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakah. Bersatu teguh kita, bercerai kita rubuh. Kedua, wujudkan persatuan penduduk yang bertanggungjawab merancang pelbagai aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong, membersihkan kawasan perumahan dan sebagainya. Dan yang ketiga, saling menziarahi, terutamanya semasa ditimpa musibah atau kematian. Amalan ini boleh menjauhkan sangka buruk dan salah faham antara anggota masyarakat. Di samping dapat menjalankan hubungan kemesraan dan kasih sayang antara mereka. Dan yang keempat, didik anak-anak dan anggota masyarakat tentang pentingnya hidup berjiran serta memupuk rasa kekitaan di dalam kehidupan bermasyarakat. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita berganding bahu memperteguhkan hubungan antara kita dengan mempraktikkan amalan kejiranan seperti yang dianjurkan oleh Islam. Setiap individu mempunyai peranan yang besar
untuk menyamai perasaan kasih sayang dan hormat menghormati antar jiran tetangga. Mudah-mudahan Allah memberikan dan memberkati kehidupan kita di dunia ini serta melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya. Kesimpulan yang terdapat dalam khutbah yang tersebut, yang pertama, konsep kejiranan membuktikan Islam sentiasa mengambil berat tentang keharmonian kehidupan manusia bermasyarakat. Dan yang kedua, semangat kejiranan yang semakin terhakis di dalam kehidupan kini telah mengakibatkan pelbagai masalah sosial di dalam masyarakat. Dan yang ketiga, individu dalam masyarakat bertanggungjawab memperkukuhkan hubungan kemesraan dan kasih sayang antara jiran tetangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa minkum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin wa 'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala أمركم بأمره بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته مسبحته بكرسه فقال له تعالى خابرا مخبرا وآمرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وعن أزواجه نبينا المطهرات وعن أهل بيته وقربته وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انزل الرحمة على سادة الكرام وولاة المسلمين وعزهم الذين قضوا وبه كانوا يعللون وخصوصا على سريب baginda yang diberkahi agung al-mu'tasimu billahi muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Syah Ibni Almarhum Sultan Barid Syah wa asir baginda Raja Ban Besar Agung Tuanku Hajjah Haminah. Allahumma atil umruhuma muslihaini lil muwazzafina wa ra'iyata wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wa rasyad. اللهم اجعل ماليزيا وشأن البلاد المسلمين طيبة آمنة مطمئنة رحية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسأله من فضله عندكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.